Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ustaz, Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita untuk hadir meneruskan sesi menuntut ilmu, dan kita hari ini kita akan membincangkan tentang dalil-dalil daripada kata-kata sahabat, atau kita kata sebagai dalil sokongan. Dalil sokongan daripada kata-kata salafus salih yang menunjukkan bahawa mereka berpendapat bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Kita dah baca qaul Abi Darda pada pertemuan yang lalu. Begitu juga qaul Umar bin Al-Khattab, kata-kata Umar bin Al-Khattab. Kata Abu Darda, min fiqhil abdi ay yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu, wa min fiqhil abdi ay ya'lama ay yazdadu huwa am yanqus. Antara fiqh dan ketajaman pemahaman seorang hamba dalam beragama ialah dia sentiasa menyemak imannya, sentiasa semak imannya. Adakah imannya berkurang? Adakah ada yang berkurang? Dan daripada ketajaman kefahaman seorang hamba terhadap agama apabila dia mengetahui imannya bertambah atau berkurang. Dan Umar berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, halummu nazdad imana, mari kita tambahkan iman kita. Fayadhkuruna Allah Azza wa Jal, maka mereka pun menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau membincangkan perkara-perkara yang dikategorikan sebagai zikrullah. Dan Ibnu Mas'ud berkata, Allahumma zid imanan wa yaqinan fiqha. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah iman kepada kami, tambahkanlah keyakinan kepada kami dan juga kefahaman. 3 qaul ini kita dah baca pada pertemuan yang lepas. Seterusnya hari ini kita masuk pada membaca kalam Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Kalau antum ada nota maksud berapa dalam buku ni? 126. Okey. 6 minggu lepas tak bawa buku. Okey. Wa kana Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yaqul li rajulin. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu telah berkata kepada seorang lelaki,
ijlis bina nu'minu sa'ah. Mari duduk bersama kami, mari duduk sama-sama, kita beriman seketika. Perkataan Sayyidina Muaz bin Jabal, mungkin bila kita tengok di sini, ada beberapa perkara yang menjadi kemusykilan secara umum. Pertama, beliau sebut nu'min sa'ah, jom kita beriman sebentar. Bukankah mereka orang yang beriman? Kenapa diajak lagi, mari kita jadi orang, mari kita beriman sebentar. Mari kita beriman sebentar. Okey, saya tengok teks ini. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada seorang lelaki, duduklah bersama kami untuk kita menambah iman buat beberapa ketika. Jadi ada dua perkara yang menjadi muskil kepada sesiapa yang baca sekali imbas. Pertama, mereka dah beriman. Mereka, Muaz bin Jabal berserta dengan anak muridnya, kedua-duanya beriman. Ibnu Hilal Al-Muharibi, tak silap saya, anak murid yang sini, saya akan cek. Okey, betul. Okey. Mana Al-Aswad Ibn Hilal Al-Muharibi, dia berkata, jom duduk sebentar kita beriman. Masalah pertama, kita tahu bahawa kedua-dua mereka adalah orang yang beriman, seorang sahabat dan seorang tabi'in. Yang kedua, ditetapkan masanya, kita beriman sebentar. Beriman sebentar. Jadi kalau kita memahami makna iman dengan kaedah golongan murji'ah, maka akan jadi muskil. Tapi kalau kita faham dengan cara ahli sunnah wal jamaah, tidak ada masalah. Orang yang beriman, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah, tak ada masalah. Sebab iman memang bertambah. Iman bertambah, iman juga berkurang. Bila dipanggil orang-orang beriman, jom kita beriman sebentar, atau kita menambahkan iman. Jadi takkan boleh kita faham makna kecuali kita berikan makna, mari kita tambah iman sebentar. Seperti mana yang diterjemahkan. Sebab kalau jom beriman sebentar, kita akan jadi kefahaman yang begitu, kita akan menjadikan kita rasa ada masalah pada kata Sayyidina Muaz. Namun apabila kita faham bahawa ta'al nu'minu sa'ah ataupun ijlis bina nu'minu sa'ah, maknanya adalah bertambah iman, maka selesai masalah ini. Kata-kata yang sama diriwayatkan daripada beberapa orang sahabat yang lain, antaranya Abdullah bin Rawahah, dan dijadikan sebagai tajuk kalau antum tulis saja kalimah ini, ijlis bina nu'min sa'ah, jadikan sebagai tajuk-tajuk kuliah, ceramah-ceramah masyayikh. Kerana majlis, kita duduk dalam majlis ilmu, kita bincangkan kalamullah dalam majlis ilmu, adalah majlis-majlis beriman, ajak manusia beriman. Malah setengah daripada majlis ilmu, setengah daripada markas ilmu di tanah Arab, mereka di depan pintu tulis ijlis bina nu'minus sa'ah. Ijlis bina nu'minus sa'ah dah jadi satu perkataan yang dituliskan di pintu-pintu, sebagai pintu. Jadi ajak orang hadir dalam majlis ilmu, agar dengan majlis ilmu tersebut akan menjadikan kita lebih faham tentang agama. Bila lebih faham dan lebih yakin dengan agama kita, artinya iman kita bertambah. Okey. Kita terus, hari ini kita cuba banyak sikit insya-Allah. Kita cuba baca banyak sikit. Ibnu Mas'ud berkata di dalam doanya, ni dah tadi. Diriwayatkan daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu telah berkata, 3 perkara sesiapa yang mendapatinya maka sesungguhnya telah sempurnalah imannya. Thalathun man kunna fihi faqad istakmalal iman. 3 perkara barang siapa yang memilikinya, dia telah sempurnakan imannya. Ini kata-kata Ammar bin Yasir. Pertama, mengawal nafsunya. Yang ditulis ini mengawal nafsunya.
Tetapi dalam teks Arab tulis insafun min nafsihi, berlaku adil ke atas dirinya, berlaku insaf terhadap dirinya. Ini bukan maknanya mengawal, sebab kawal nafsu betul lah salah satu padanya, tapi bukan makna al-insafu min nafsih. Al-insafu min nafsih artinya dia berlaku adil terhadap dirinya, atau berlaku adil ke atas dirinya. Yang kedua, wal infaqu min iqtar, mengeluarkan nafkah ketika iqtar. Ada diterjemahkan sini ketika kedekut, ya, antara makna iqtar. Atau iqtar artinya mengeluarkan sedekah ketika dia sendiri sangat memerlukan, atau ketika dia fakir. Dan ketiga, wa bazlis salami lil alim, minta maaf, bazlis salami lil alam, dan dia menyebarkan salam kepada seluruh alam. Maksud seluruh alam di sini bukan seluruh alam termasuk hari sambutan agama sedunia pun kita ucapkan salam, selamat. Maksud di sini sebarkan salam ke seluruh alam adalah sebarkan salam kepada orang-orang yang layak disebarkan salam. Kerana tiap-tiap hadis perlu difahami dengan konteksnya, dan perlu kita kumpulkan hadis dalam bab. Dan ada hadis Nabi, dalam hadis yang lain Nabi kata la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kamu memulakan salam kepada seorang Yahudi, dan begitu juga jangan mulakan salam kepada seorang Nasrani. Maknanya ulama khilaf lah. Ada sebagian ulama kata kalau orang Yahudi dan Nasrani tak boleh kita mulakan salam, tapi kalau dia bagi salam kita jawab balik. Ada sebagian yang lain memahami bahawa tidak memulakan artinya tidak beri salam langsung, tak bagi salam. Jawab salam kepada golongan Yahudi adalah dengan, dan golongan Nasrani dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik, balasan kata yang baik, bukan dengan mengucapkan assalam kepada mereka. Ada macam-macam taujihan ulama dalam bab ini. Yang penting ada 3 perkara. Kata Muammar bin Yasir, beliau kata 3 benda ni siapa buat sempurna iman dia. Siapa bila baca ni boleh faham. Tengok kat mana sempurna iman. Bila ulama baca benda ni, nampak fiqh atau kefahaman sahabat, kefahaman agama yang kefahaman yang tajam daripada Sayyidina Ammar bin Yasir. Beliau sebut 3 perkara. Siapa buat 3 ni, maka sempurna iman. Ahlan. Pertama, insafun min nafsihi. Untuk diri sendiri, insaf. Dia isap rokok. Contoh, orang tanya, anak tanya, ayah, apa hukum isap rokok? Dah tersalah. Salah, tak ada yang tinggal. Belum boleh tinggal, belum biasa lagi tinggalkan rokok, contoh. Bila orang tanya, jawapan dia apa? Jangan tukar hukum. Jangan harus makruh, jangan tukar hukum. Kalau betul-betul faham, lain lah. Kalau faham tu makruh, faham dia, tak apalah, dia jujur. Insaf artinya jujur dan adil terhadap, walaupun ke atas dirinya sendiri. Apa hukumnya? Haram. Minta maaf, saya dalam proses nak tinggalkan rokok. Jawapan mesti macam tu. Minta maaf, jangan minta maaf, saya tak boleh tinggalkan rokok. Tu penipu. Tak boleh, tak boleh. Belum lagi. Belum bersedia ataupun belum mampu lagi. Tapi tak mampu tak mungkin. Kerana bila satu perkara, la yukallifullahu nafsan illa
wus'aha. Tak ada satu benda yang Allah taklifkan kepada Allah bagi tanggungjawab kita kecuali benda kita mampu. Tak ada siapa yang tak mampu. Okey. Al-insaf, perbuatan insaf ni terletak di mana? Berlaku adil terletak di mana? Jujur. Letak di hati, ni amalan hati. Kita tak pernah tukar sebarang statement bila satu statement tu kena pada kita. Tak. Kita salah, katakan salah. Anak kita salah, katakan anak kita salah. Guru kita salah, katakan salah dalam bab ini. Kerana kita inginkan kebenaran, insaf. Sebagaimana kita melazimkan orang lain dengan satu perkara, bila kita buat benda salah yang sama, kita melazimkan diri kita dengan perkara tersebut. Jadi ini namanya al-insaf. Insafun min nafsihi. Ini perbuatan hati, insaf. Berlaku adil atau berlaku jujur dengan dirinya sendiri. Yang kedua, al-infaqu min iqtar. Menafkahkan harta ketika dia sedang miskin, ketika dia sedang memerlukan, ketika wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Seperti kaum Ansar, mereka sanggup berikan dan bantu kaum Muhajirin sedangkan mereka sangat berhajat terhadap pemberian yang diberikan kepada kaum Muhajirin tersebut. Siapa yang tahu perbuatan mereka? Orang Muhajirin tak tahu. Masih nampak macam mereka kaya, mereka bantu, tapi Allah yang bocorkan. Allah kata mereka sendiri sangat berhajat terhadap apa yang mereka berikan kepada kaum Muhajirin. Okey. Perbuatan memberi itu perbuatan hati, perkataan atau perbuatan atau anggota badan? Anggota badan. Jadi sekarang tadi perbuatan hati. Yang kedua perbuatan tangan atau anggota badan. Dan ketiga, wa bazlis salami lil alam. Sebarkan salam kepada seluruh alam. Ini perbuatan lisan. Daripada tiga ini sempurna iman. Kerana iman, kita tahu bahawa iman itu berlaku, ta'alluq iman itu kepada tiga perkara, berkaitan dengan amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota. Suatu bila ulama bincangkan perkara ini, mereka masukkan kalam Ammar dalam bab ini kerana nak membuktikan bahawa sahabat-sahabat dulu faham bahawa iman itu melibatkan hati, iman melibatkan perkataan, iman juga melibatkan perbuatan. Jadi kalau hati kita betul-betul ingin redha Allah, walaupun kadang-kadang terpaksa kita apa yang kita katakan itu walaupun bersangkut paut dengan diri kita sendiri, dan bab memberi, bab membantu, walaupun kadang-kadang kita perlu ataupun kita sangat berhajat kepada benda, kita dahulukan orang lain. Begitu juga dalam bab salam, beri salam pada siapa yang kita kenal atau kita tidak kenal, asalkan dia seorang Muslim. Kita beri salam. Sebagian ulama syarahkan salam ini, berikan salam kepada seorang Muslim dengan qaul dan amal, tapi berikan salam kepada non-Muslim dengan amal. Artinya tidak mengganggu mereka. Kita tidak mengganggu mereka, kita berlaku baik dengan mereka. Ramailah yang syarahkan, cuba syarahkan maksud. Minta maaf. Kalau kata ni muzik haram Anda pun tak tahu bila apa ni? Apa nama? Ribus, bukan ribus, apa nama? Bila pecah yang lepas ke tempat semua program, ribus lah kan? Ribus ataupun format. Format balik apa yang ada itulah. Tak sempat lagi pada ni. Ini termasuklah insafu min nafsi. Banyak Ustaz. Tu tadi tu muzik tu Ustaz. Kalau betul yang ni muzik haram, tukar je lah lepas ni. Kenapa perlu kita nak ubah? Sebabkan gini tak muzik ni, yang ni dibunyi macam ni macam tu. Kalau ini betul-betul muzik, sabit muzik haram.
Kalau berpandangan muzik itu haram. Jangan pula bab orang haram, bab kita tak haram. Okey. Mana sampai mana tadi? Okey. Ammar bin Yasir, sebutkan 3 perkara tadi. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Bukhari secara ta'liq. Zakarahul Bukhari fi sahihihi. Okey. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Tapi secara ta'liq, secara mu'allaq. Apa itu secara mu'allaq? Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari biasanya menukilkan kata-kata salafus salih dengan kaedah ta'liq, iaitu tidak bawakan sanad. Biasanya pada permulaan bab. Contohnya di sini, ini dalam bab iman. Dalam Kitabul Iman, Imam Bukhari kata wal imanu yazid wa yanqus. Kemudian beliau bawakan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa iman itu bertambah, iman itu bertambah dan berkurang. Okay, beliau bawakan ayat Quran, iaitu ayat yang kita tengok pada muka surat 123. 3 ayat pertama tu, itu ayat yang dibawakan Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari. Anak cadang sebenarnya nak bawa Sahih Bukhari, tapi tak sempat balik rumah nak tunjukkan teks tu. Imam Bukhari dan Kitabul Iman ada, beliau buat statement bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian dalam satu bab, dan beliau bawakan ayat Quran, 3 ayat Quran, ayat wa yazidullahu allazina ihtadaw huda wa yazdadu allazina amanu imana wa yazdadu allazina amanu imana, dan ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Kemudian beliau bawakan riwayat tadi. Malah minta maaf, beliau riwayat dalam Sahih Bukhari beliau riwayat Muaz bin Jabal, minta maaf, Muaz bin Jabal yang atas, ijlis binanu min sa'ah, itu wujud dalam Sahih Bukhari. Dan dalam hadis ini juga dalam bab dalam hadis ataupun athar daripada Ammar bin Yasir, hadis mauquf ini juga beliau bawakan secara ta'liq. Okay, dalam bab ifsya'us salam minal Islam. Ifsya'us salam minal Islam. Ini tak bab yang lain, tapi bab iman bertambah berkurang adalah pada hadis ataupun athar daripada Sayyidina Muaz bin Jabal tadi, iaitu ijlis binanu min sa'ah. Okey. Wa fi hadzal qadar kifayatun wa billahi taufiq. Kata Syekh, dengan dalil-dalil yang kami bawakan, maka cukuplah untuk kami buktikan, cukuplah ini sebagai bukti bahawa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Okey. Sekarang selesai satu part tentang pendalilan. Dan ada satu perkara yang perlu dijawab terhadap golongan Murji'ah, iaitu mereka mengatakan bahawa hujah mereka, semua hujah golongan Murji'ah dah dijawab. Tinggal satu hujah atau satu syubhah yang dibawa, iaitu dalam Al-Quranul Karim kita temukan ayat Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala letakkan amal selepas iman. Contoh ayat, innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal saleh. Kalimah waw itu ataf iman dan amal saleh. Dan wujud dalam kaedah nahwu mengatakan bahawa al-atfu lil mughayarah. Kalau satu kalimah itu diatafkan dengan kalimah yang lain, iaitu ada kalimah dan yang memisahkan dua perkataan, artinya dua perkataan tersebut atau dua objek tersebut adalah dua perkara yang berbeza. Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan dalam beberapa ayat, malah dalam banyak ayat Allah sebutkan wa amilus salihat selepas amanu. Hatta suratul asri wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Menunjukkan bahawa iman itu berbeza daripada amal soleh. Dia kata mereka, ini membuktikan bahawa iman itu lain, amal soleh lain. Jadi amal tak termasuk dalam takrif iman. Ini hujah ataupun syubhah sebenarnya yang dibawa oleh golongan Murji'ah. Jadi kita baca apa yang disebutkan oleh jawapan Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah. Mengenai ataf amal ke atas iman adalah untuk menunjukkan perbezaan dan sandaran amal ke atas iman. Mengenai ataf amal ke atas iman adalah untuk menunjukkan perbezaan, itu lil mughayarah, dan sandaran amal ke atas iman ia membawa perubahan amal tidak termasuk dalam apa yang dinamakan sebagai iman. Ini beliau ayat tu boleh susun baliklah. Ayat bahasa Arabnya nampak, ayat bahasa Arabnya cantik. Ayat bahasa Arabnya wa amma kaunu atfil amali 'ala al-iman yaqtadi bil mughayarah fala yakunu al-amalu dakhilan fi musamma al-iman. Manakala dakwaan yang bahawa ataf perkata kalimah amal ke atas iman yang menunjukkan bahawa ianya dua perkara yang berbeza, maka amal tidak boleh dimasukkan dalam takrif iman. Jawapannya adalah, apa jawapannya? Kata Syekh, fala syakka annal imana taratan yudhkaru mutlaqan anil amali wa anil islam wa taratan yuqranu bil amali salih wa taratan yuqranu bil islam. Kata Syekh, tidak ragu lagi bahawa kadang-kadang iman disebut tanpa diiringi dengan amal. Kerana perkataan iman dan Quran ni tak ada perkataan amal. Contoh-contoh akan kita bacakan sebentar lagi. Dalam ayat Quran, ada ayat Quran Allah sebut iman saja tanpa ada kalimah amal selepasnya. Kadang-kadang selepas iman disebutkan amal selepasnya. Kadang-kadang selepas kalimah iman disebutkan Islam selepasnya. Jadi apa makna iman? Dan adakah Islam termasuk dalam iman atau amal termasuk dalam iman, atau dua perkara yang berbeza? Ini yang beliau ingin bincangkan. Beliau kata tidak ragu lagi bahawa kadang-kadang iman disebut tanpa diiringi dengan amal dan Islam. Tanpa diiringi dengan amal dan Islam. Kadang-kadang disertakan dengan amal dan kadang-kadang disertakan dengan Islam. Apabila iman disebut secara bersendirian, maka ia menunjukkan kesannya ialah amal. Ini juga terjemahan, bukan kesannya. Ia melazimi amal, atau kita kata apabila iman disebutkan secara bersendirian, maka ia menunjukkan bahawa amal masuk secara langsung. Kalau kita terjemahkan, maksudnya amal masuk secara automatik. Okey. Apa kata Syekh? Syekh kata kalimah iman dalam ayat Quran dan hadis Nabi ada tiga keadaan. Satu, iman disebutkan secara sendiri. Yang kedua, Allah sebutkan iman dan amal soleh. Keadaan ketiga, Allah sebutkan iman dan Islam. Tiga keadaan ini perlu kita fahami satu persatu. Kalau iman disebutkan secara bersendirian tanpa disertai dengan amal dan Islam, maknanya apa? Maknanya iman secara mutlak, seperti mana yang kita bincangkan. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil siapa? Semua orang beriman. Tak kira di iman ke, di level iman ke, level Islam ke, level ihsan ke, kalau tak kira. Dalam bab orang beriman, sama ada imannya, orang-orang beriman sama ada, maksudnya tidak boleh dibezakan bahawa hanya orang beriman dengan hati, amal tak masuk. Tak, iman ni semua sekali lah. Iman dengan hati, dengan anggota, dengan
lisan, begitu juga Islam, iman, ihsan. Bila disebut secara bersendirian, ia adalah makna iman yang mutlak. Okey. Contohnya apa? Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman ialah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat keagungannya, maka gementarlah hati mereka. Siapa mereka? Orang beriman. Semuanya. Maksudnya tanpa pendetilan, maka ia masuk semua sekali. Tak kiralah jenis mana sekalipun iman. Iman ketika itu berfokus kepada apa dalam hati, atau dia mengucap banyak, orang yang banyak berzikir ke, orang yang banyak ingat Allah ke, orang yang yakin pada Allah ke, atau orang yang banyak beramal soleh ke, tak kiralah. Yang beriman ni Allah cerita secara umum, Allah tidak detailkan, maka masuk semua sekali. Sama seperti ayat dalam surah Al-Hujurat, Allah kata innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Semua sekali. Sebab apa? Kalimah iman atau kalimah mukmin disebutkan bersendirian, tidak disertai dengan amal soleh dan tidak sertai juga dengan kalimah Islam. Jadi dia umum. Mana kita kata orang-orang yang beriman, orang-orang beriman akan berpuasa pada bulan Ramadan. Tak ada pendetilan lah, semua sekali. Tak ada pendetilan. Bila tak ada pendetilan, ia maknanya merangkumi segala jenis iman, termasuk tiga-tiga muta'alliqat, sama ada muta'allaqat iman, sama ada yang lisan, sama hati, lisan ataupun perbuatan, ataupun sama ada Islam, iman dan ihsan kalau bab yang lain, bab maratibuddin. Ayat yang lain, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okey. Begitu ayat seterusnya, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya. Sini tu sepatutnya diletakkan kalimah satu lagi untuk sempurnakan sebab tergantung. Mattakhaduhum awliya. Kalaulah jika sekiranya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ni ayat berkaitan dengan golongan munafik atau orang-orang yang cenderung kepada kaum kufur. Kalau mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka takkan jadikan orang kafir, orang musyrik itu sebagai wali mereka, sebagai kawan baik dan teman rapat mereka. Okey. Semua ni dalil-dalil ayat-ayat Quran yang disebutkan iman secara bersendirian. Jadi maknanya merangkumi semua. Kata Syekh, ada tiga keadaan. Keadaan pertama disebutkan secara bersendirian. Begitu juga sabda Nabi SAW dalam hadis Nabi sebut, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah tidak berzina orang yang berzina ketika dia melakukan zina sedangkan dia beriman. Maksudnya kalau orang yang berzina, perbuatan dia tak boleh dikatakan beriman, hatinya juga dilupakan Allah Subhanahu wa taala, dia tak ingat tentang haram, dan hati yang terlalu lemah, iman yang terlalu lemah sehingga tidak mampu menghalang anggotanya daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya memang perbuatan kufur. Zina adalah cabang-cabang kekufuran, cabang-cabang maksiat. Tidak termasuk, tak boleh katakan iman. Malah kata-katanya ketika itu juga tidak. Jadi memang semua orang yang sedang melakukan, seorang yang melakukan zina, dia tidak beriman ketika itu. Maknanya iman mana satu? Tak kira lah. Tak disebutkan iman mana. Kalau dia betul beriman, dia tidak akan berzina. Ketika zina tu artinya dia hilang iman dia. Hilang di sini bukan berarti dia murtad, kerana yang dimasuk kerana dalam hadis disebut bahawa
disebut hina yazni, ketika dia berzina. Artinya ketika itu, artinya iman asas masih ada, iman hilang. Kadang-kadang lepas dia zina dia ingat semula. Mungkin imannya kembali. Ada orang yang Allah cabut imannya kerana zina, wa'iyazbillah, melakukan dosa besar, Allah cabut murtad terus dan sebagainya. Ada, tapi seorang iman zina itu tidak menyebabkan seseorang itu dihukumkan sebagai kafir, tapi dihukumkan sebagai seorang yang fasik, yang melakukan dosa besar. Okey. Jadi kalimah iman ke sini wa huwa mu'min tidak didetailkan. Maksudnya termasuk semua sekali tanpa pendetailan. Dalam hadis yang lain Nabi kata la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tak dikatakan beriman sehingga kalian saling mencintai. Beriman yang disebutkan sendiri ini semua sekali umum. Dan hadis Nabi, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berdusta, yang menipu kami, maka dia bukan daripada kalangan kami. Jadi dikatakan orang-orang yang beriman. Kita hadis man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang angkat senjata memerangi kami atau angkat senjata depan kami, itu bukanlah dia bukan dari kalangan orang-orang yang beriman, atau bukan dari kalangan kami. Semua ni dalil-dalil umum yang tidak disertakan iman bersertakan amal soleh. Kalau nak detailkan satu persatu, dia akan jadi terlalu banyaklah nas-nas yang bersendirian. Jadi Syekh belum rad. Syekh kata ada 3 keadaan. Keadaan nas ayat Quran dan hadis, ada disebutkan iman secara bersendirian, tanpa disertai dengan amal dan tanpa disertai dengan kalimah Islam, maka maknanya umum. Syekh terangkan begitu. Keadaan yang kedua, wa amma idza atafa alaihi al-amal as-salih. Mana muka surat? Okey, surat 78. Manakala sekiranya iman disandarkan dengan amalan soleh, atau disandarkan, disebutkan bersama dengan amal soleh, atau diikuti dengan amal soleh, perlulah diketahui bahawa menyandarkan sesuatu ke atas sesuatu adalah menunjukkan perbezaan antara ma'tuf dan ma'tufun alaih. Di samping kedua-duanya berkongsi dalam hukum yang disebutkan untuk keduanya. Okey, ini kaedah tafsir, salah satu kaedah tafsir. Okey. Fa'lam. Wa amma idza atafa alaihi al-amal as-salih. Apabila kalimah iman diikuti dengan amal soleh. Kata Syekh, fa'lam anna atfa syai'i ala syai'i yaqtadi al-mughayarah bain al-ma'tufi wal ma'tufi alaih ma'a al-ishtiraki fi al-hukm alladhi dhukira lahuma. Ketahuilah bahawa apabila sesuatu disandarkan kepada sesuatu perkara diikuti dengan sesuatu perkara yang lain, itu menunjukkan ia perkara yang berbeza. Menunjukkan bahawa perkataan pertama dan perkataan kedua itu sesuatu perkara yang berbeza. Namun perbezaan itu ada martabat, ada tingkatannya. Wal mughayaratu ala maratib. Okey, ini penting untuk kita faham kaedah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab kalau kata sama pun dia ada jenis-jenisnya, kalau berbeza pun ada jenis-jenisnya. Okey, kita tengok pada bab mughayarah saja. Bab mughayarah, kita ada bab tanaqud, ada bab ikhtilaf, bab ikhtilaf, ada bab tanaqud, ada bab ikhtilaf, ada berkaitan dengan bab mughayarah. Tengok pada bab mughayarah. Ikhtilaf mughayarah sama dan saya umumnya. Bab sesuatu benda, dua benda yang berlainan. Mana dua kalau kita kata? Kita ambil dalil. Kalau kalimah kita kata ada al-ataf wal ma'tuf alaih. Al-ataf ma'tuf la, al-ma'tuf ma'tuf alaih. Saya bersalah sebut.
Ada okey. Antara al-ma'tuf wal ma'tuf alaih, kita kata al-ma'tuf hari ini, hari ini di Baitul Salam, okey, Oli dan Abu Talhah datang Baitul Salam. Okey. Kita Oli, saudara Azli dan Abu Talhah datang Baitul Salam. Okey. Kalimah pertama, orang yang datang pertama, Oli, itu adalah ma'tuf alaih. Yang first sebut. Dan Abu Talhah adalah ma'tuf. Kalimah dan yang kita bincang sekarang. Bila dia dua perkataan diikuti bersama, artinya dia dua benda yang berbeza. Jadi hujah golongan Murji'ah kata Allah sebut illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Ada dan di situ, artinya iman lain, amal soleh lain, tak masuk. Syekh jawab ada tiga keadaan. Tiga keadaan. Iman kadang-kadang tersebut sendiri, yang tersendiri selesai masalah, tak masuk dalam perbincangan. Sekarang ada kadang-kadang kalimah iman datang berserta dengan amal soleh. Jadi perlu tengok pada segi bahasa. Sebab tu disebutkan sini maratibun wal mughayiratu al maratib. Jadi betul saya kata, kami tidak menafikan dia dua benda yang berbeza, tapi benda yang berbeza dalam bahasa itu ada maratib, ada level-levelnya, bukan berbeza mutlak, tak ada kaitan. Al-mughayaratu, dua benda yang berbeza itu ada maratib. Dan siapa pun yang belajar nahu ke balaghah pun akan tahu benda ni, ada maratib. Apa kata Syekh? Syekh kata, okey, perbezaan ada beberapa peringkat. Okey. Peringkat yang tertinggi ialah, saya tengok pada teks ini, ada beza sepenuhnya antara kedua-dua perkara tadi. Salah satunya bukan dari yang satu lagi, dan bukan juga sebahagian daripadanya, serta tidak ada talazum antara keduanya. Oli dan Abu Talhah, orang yang sama ke orang lain? Orang lain. Salah satu daripadanya bukan sebahagian antara satu sama lain. Dan tidak ada talazum antara Oli dengan Abu Talhah. Betul tak? Apa talazum? Talazum artinya kalau kat mana Abu Talhah ada, mesti ada Oli. Tak? Abu Talhah balik rumah dia, Oli balik rumah dia. Tak ada talazum. Dua benda yang berbeza. Okay. Benda yang memang dua benda berbeza, tak ada kaitan langsung, ini dinamakan sebagai al-mutabayinaini. Dipanggil al-mutabayinain. Arab dia detailkan bab ni. Memang tak ada kaitan langsung. Ada sesuatu ke? Okey. Bila ada yang senyum-senyum ni saya jadi syak. Jangan nangis dulu. Bahasa Arab ni bunyi je bahasa Arab, kita boleh faham. Okey. Yang paling tinggi sekali ialah al-mutabayinain. Dua benda, a'laha mutabayinain, dua benda yang berbeza terus. Contohnya apa? Tengok ayat Quran. Allah kata khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Allah ciptakan langit dan bumi. Langit lain, bumi lain. Selesai. Apa susahnya? Biarkan bunyi Arab dia. Faham dulu konsepnya. Dua benda yang lain namanya mutabayinain. Selesai? Okey, langit dan bumi. Allah ciptakan langit dan bumi. Dan kat tengah-tengah tunjukkan bahawa dua benda yang berbeza diletakkan bersama. Dan Allah ciptakan gelap dan terang. Wa ja'ala zulumati wan nur.
Ada wa kat situ. Az-zulumat wan nur. Gelap dan cahaya. Dua benda yang berbeza. Selesai. Buatlah contoh yang lain, apa sekalipun. Okey. Ini pertama. Begitu juga ayat Quran yang lain, Allah kata wa anzalat Taurata wal Injil. Allah turunkan Taurat dan Injil. Mana kau surat apa hilang tadi? Okey, surat 128. Wa anzalat Taurata wal Injil. Allah turunkan kitab Taurat dan Injil. Taurat lain, Injil lain. Mudahnya sebenarnya. Itu je pun. Dan kata Syekh, wa hadza huwal ghalib. Inilah daripada kebanyakan perkataan yang disebutkan bila disebutkan waw, disebutkan wawul ataf dalam perkataan bahasa Arab. Kebanyakannya begitu. Okey, tengok seterusnya. Berikutnya, ini adalah yang kerap berlaku. Itu kan berikutnya. Yang ini tu kan berikutnya. Mana? Inilah yang kerap berlaku, yang atas tadi. Yang di atas adalah yang kerap berlaku. Okey, kemudian wayalihi dan seterusnya wa yakunu bainahuma talazum atau kita panggil mutalazimain. Saya ambil terus istilah dia. Dua benda yang melazimi antara satu dengan yang lain. Boleh juga berdua benda berbeza, tapi dia melazimi antara satu dengan yang lain. Tak boleh berpisah, dia mesti bersama. Contoh, Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Jangan kamu tengok. Okey, tengok ayat tu. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang benar dengan yang salah. Dalam segala perkara. Betul katakan betul, salah katakan salah. Kitabullah, kalamullah, jangan masukkan mana-mana kalam manusia. Hadis Nabi, hadis Nabi. Jangan ambil kata orang, kata hadis Nabi. Jangan reka hadis Nabi. Yang mana sahih kata sahih, yang mana tidak katakan tidak. Ini artinya wala talbisul haqqa bil batil. Dan Allah kata wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ana tak tulis bahasa Arab Quran, ayat Quran ada dalam nota. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kalian sembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian mengetahui perkara tersebut, mengetahuinya. Okey. Menyembunyikan kebenaran dengan mencampur adukkan antara yang betul dan hak dan batil. Dua benda ni adalah benda yang mutalazimain. Orang yang sembunyikan kebenaran ialah orang yang mencampurkan antara hak dan batil. Datang beritahu cerita separuh cerita sengaja untuk sengaja nak beritahu perkara yang tak betul. Dia tak tipu, tapi dia melazimi dia tipu. Orang tanya, contoh kata apa? Apa kita buat contoh? Saya tak terfikir contoh, nak buat contoh biasa. Kita saja sembunyikan. Kata, awak berkawan ke dengan Justin? Kan? Justin pula siapa? Betul Betul. Takut Augustine Paul. Okey. Awak kawan ke dengan Justin? Kata apa? Dan kita orang tak kawan lah, bukan kawan. Cuma adalah juga duduk sekali. Cuma memang tak kawan lah. Kata. Kalau contoh tak betul lah. Tapi dia nak sembunyikan sesuatu. Ada orang bila nak sembunyikan sesuatu, artinya dia mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Jawapan dia tak betul-betul jelas. Ayat Quran berlaku begitu. Orang ahli kitab, mereka campurkan antara dengan hak dan batil. Dan pada masa yang sama, mereka sembunyikan yang hak. Jadi ketika mereka sembunyikan kebenaran, artinya mereka campurkan antara hak dan batil. Ketika mereka
Mana dua benda ni tak boleh berpisah. Itu dia panggil sebagai mutalazimain. Dua benda yang mesti dia walaupun dua benda berbeza tapi tidak boleh bersendirian. Dia mesti berada kaitan antara satu sama lain. Okey, kat mana kita nak tengok ayat Quran sini Allah sebut wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqq. Ada kalimah waw kat situ. Waw tu yang jadi perbincangan. Kalau nak buat bulatan kat waw tu. Waw tu memisahkan dua benda. Orang yang campurkan hak dan batil dan orang yang menyembunyikan kebenaran. Dua-dua ni talazum. Artinya orang yang sembunyikan kebenaran ialah orang yang campur hak dengan batil. Orang yang campurkan hak dengan batil ialah sembunyikan kebenaran. Sebab tu dia campur aduk kan. Dia nak sembunyikan kebenaran. Jadi kata Syekh, walaupun al-mughayarah dia benda yang berbeza, tetapi berbeza jenis kedua dia ada kaitan, bukan tak ada kaitan langsung. Ini mukadimah kepada jawapan. Yang ketiga, nak kata jenis mughayarah, ya mughayarah, tapi perlu tengok kepada pendetailannya yang disebutkan dalam kitab. Keadaan ketiga, kata Syekh, atfu ba'du syai' alaih. Kita kata atfu ba'du syai' alaih. Okey. Ini anda tulis semula je apa yang ada kat buku. Okey. Ataf juga berguna untuk gabungkan atau sebutkan sebahagian daripada perkara dengan sebahagian yang lain. Sebutkan satu perkara dengan bahagiannya. Contohnya apa? Yang disebutkan situ, Allah kata hafizu ala salawati was salatil wusta. Gariskan atau bulatkan kalimah waw, was salawat hafizu ala salawati was salatil wusta. Waw tu was salah, waw. Waw pisahkan antara, Allah kata peliharalah salat kalian dan salat al-wusta. Salat wusta, salat ke bukan? Salat. Dia sebahagian daripada solat, tapi diletakkan juga waw. Waw itu tidak semestinya. Memang solat wusta ada makna lain, makna lebih spesifik berbanding dengan as-salah, tapi bukan bererti dia berbeza dengan solat. Peliharalah solat kalian dan solat wusta, itu solat asar. Kita ambil kaul salah satu solat asar. Peliharalah solat kalian dan solat asar. Solat asar, solat ke bukan? Solat. Jadi Allah sebut as-salat, hafizu ala salawat. Ini solat. Dan kemudian diikuti dengan salah satu daripada jenis solat, was salatil wusta, dan solat wusta. Okey. Ini jenis yang ketiga. Okey, ada ayat saya terlompat. Jenis yang kedua mutalazimain, contoh yang lain Allah kata wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasulullah. Taat pada Allah dengan Rasulullah sama ke tak sama? Sama aja. Tapi ada dua benda mutalazimain. Kalau orang taat pada Allah mesti taat pada Rasulullah. Kalau taat pada Rasulullah dia mesti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis mutalazimain yang saya tertinggal tadi. Kemudian yang ketiga, waw juga memisahkan antara satu benda dengan atau memisahkan antara benda umum dengan sebahagian daripada benda tersebut. Contohnya solat, peliharalah solat kalian dan solat asar. Solat asar juga sebagaimana solat. Artinya dia berulang dua kali. Betul kata Syekh, keadaan begini sama ada dikatakan dia berulang dua kali atau ada tujuan yang lain disebutkan solat tersebut. Contoh kepentingannya, kepentingan jaga solat wusta nak di-highlightkan, ataupun disebutkan solatul wusta kerana fadilatnya yang besar dan sebagainya. Itu bergantung kepada mufassir untuk lihat. Tapi yang penting solatul wusta adalah sebahagian daripada solat. Okey. Sekarang sebelum pergi lebih jauh, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Masuk kat mana?
Masuk kat dua benda berbeza ke, yang tak ada kaitan langsung, iman dan amal soleh, atau masuk pada dua mutalazimain, atau masuk atfu syai' ba'da syai'? Okey. Nombor 3. Sebab iman dan amal soleh. Amal soleh sebahagian daripada iman, tapi disebutkan kerana dia mempunyai makna yang spesifik, tapi dia tidak terpisah daripada iman. Itu yang Syekh nak masukkan. Kalau nak kata mutalazimain pun boleh. Dengan erti kata dia mengandungi dua makna. Dia atfu syai' ba'da syai' dan mutalazimain. Maksudnya dia terlazum. Itu tak ada masalah. Kadang-kadang waw tu ada punya dua fungsi dan sebagainya. Cuma kata golongan Murji'ah, mereka tak nak terima ni. Mereka nak kata sama ada ini ataupun ini. Murji'ah betul kata ni, tak ada kaitan iman dengan amal soleh. Kata golongan Murji'ah fuqaha, dia kata mutalazimain. Dia benda yang lain. Tapi kalau orang tu beriman, nanti dia beramal soleh, tapi amal soleh itu bukan iman. Sebab tu kita bincang bab ini, kita faham jelas apa yang dimaksudkan Syekh. Syekh kata atfu syai' ba'da syai', ini jenis waw yang ada pada kalimah illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Okey. Contoh yang lain. Allah kata, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal, fa innallaha aduwwul kafirin." Man kana aduwan lillah, barang siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa Jibril wa Mikal, dan Jibril dan Mikail. Jibril, Mikail disebut selepas disebutkan malaikat. Jibril malaikat ke bukan? Sebagian daripada malaikat. Mikail juga malaikat. Sebelumnya disebut wal malaikah wa malaikatihi. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Jadi kalimah waw diletakkan waw dengan disebutkan malaikat secara umum, kemudian disebutkan sebahagian daripada malaikat-malaikat. Sama macam solat tadi. Solat disebutkan secara umum, diikuti dengan solatul wusta, itu solat asar. Sebagian ulama kata solat subuh. Khilaf, berlaku perbincangan. Okey. Ada disebut maghrib. Ada kaul kata salatul maghrib. Jadi sebab tu kita tak bincang dulu detail bab salatul wusta, yang penting salah satu daripada jenis solat. Sama macam Jibril dan Mikail. Walaupun disebutkan malaikat sebelumnya, tapi Jibril dan Mikail dan Mikal disebutkan dengan ataf, dengan wawul ataf, tidak bermakna Jibril bukan malaikat. Okey. Contoh ayat yang lain. Allah kata tentang berkaitan mengambil mitsaq. Allah kata minan nabiyyina mitsaqahum wa mink. Ayat Quran bahawa Allah telah mengambil mitsaq daripada nabi-nabi dan daripada kamu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad di kalangan nabi-nabi ke bukan? Nabi-nabi. Disebutkan nabiyyin dan Nabi Muhammad. Atau ayat yang lain. Okey, sampai sini. Jadi ini contoh jenis yang ketiga daripada bab mughayarah. Bab perbezaan. Okey. Dalam teks asal ada lagi sebenarnya, tapi kat sini penterjemah tidak memasukkannya. Saya ikut penterjemah lah, senang. Nak ringkaskan. Jadi perbincangan bahasa ni kadang-kadang kalau kita cerita detail, dia jadi sebagian orang nampak takut. Nampak dah mula tutup muka macam tu, risau. Okey. Jadi kita tengok tu yang keempat, jenis keempat. Peringkat keempat, iaitu kata Syekh, menyandarkan sesuatu ke atas sesuatu kerana perbezaan sifat. Jadi dia benda yang sama, objek yang sama, tapi disebutkan waw kerana ada perbezaan sifat. Ada sifat, perbezaan sifat antara satu dengan yang lain, walaupun ianya adalah perkara yang sama. Contoh Allah sebut, kita ambil yang keempat. Sebab yang keempat ialah disebutkan atfu syai'
ala syai' dia ikhtilaf sifat yang macam mana ayat dia ikhtilaf sifatain saya tengok sini disebutkan satu perkataan selepas perkataan yang lain kerana dua perkataan tadi ada perbezaan sifat. Bukan dia berbeza objek, benda yang sama, tapi disebutkan dua kali kerana perbezaan sifat. Inilah hero kita, Abang Long kita, Abang handsome kita. Dan apa lagi sebut? Orang yang sama je tapi sifat yang lain. Dialah bapa, dialah mak, dialah apa lagi? Dia apa? Dia handsome. Letaklah apa sekalipun. Orang yang sama tapi sifat yang berbeza disebutkan wow dengannya. Ini digunakan dalam bahasa Arab, juga bahasa-bahasa yang lain. Bukan bererti dia dua objek yang berbeza, benda yang sama tapi disebutkan dua kali atau disebutkan wow di tengah-tengahnya kerana untuk beritahu bahawa ada yang dihighlightkan sifat tersebut. Contohnya apa? Yang disebutkan oleh Syekh, firman Allah Subhanahu wa taala tentang Allah. Allah tu ghafirudz dzambi wa qabilut taub. Allah mengampunkan dosa dan menerima taubat. Yang mengampunkan dosa dan yang menerima taubat. Kedua-duanya Allah. Allah yang mengampunkan dosa. Allah juga yang menerima taubat. Tidak bererti yang ampunkan dosa orang lain Tuhan yang lain dan yang menerima taubat Tuhan yang lain. Tidak berarti begitu. Jadi kata Syekh, perlu didirikan makna mughayarah. Bukan makna satu sahaja seperti mana kalian dakwakan. Memang wow itu menunjukkan bahawa adanya mughayarah, tapi bukan satu martabat, bukan satu sahaja. Sebenarnya dalam bahasa Arab boleh digunakan banyak. Dan pada ayat illadzina amanu wa amilus salihat, kita boleh katakan ia termasuk dalam atfu syai' ba'da syai' alaih, atau masuk atfu syai' ala syai' li ikhtilaf sifatain, atau nak katakan termasuk mutalazimain sekiranya dimaknakan dengan makna yang betul. Dan boleh kata tiga ni ada kaitan, manakala mutabayyinan bukan dan sebagainya. Yang penting hujah itu, hujah yang mengatakan bahawa ada wow sebagai dalil bahawa amal tak termasuk amal soleh, bukanlah hujah yang kuat kerana dalam bab ini. Kadang-kadang dia berbeza kerana kuat. Pada bab ini tidak kuat kerana dalam bahasa Arab ada banyak penggunaan dan kita tak boleh tolak nas hanya dengan kaedah yang umum tadi. Sedangkan dalam kaedah itu ada pendetailannya. Ini yang Syekh sebut. Okay, 10.30. Okey. Oleh kerana sandaran di dalam Al-Quran begini bentuknya, maka lihatlah dalam kalam syar'i sebagaimana apabila perkataan iman dibawakan secara umum, ia membawa makna berbuat baik, takwa. Tiba-tiba hutang. Salah. Agama, ad-din tu, agama bukan ad-dain. Boleh betul kan? Boleh betulkan dalam teks. Bukan hutang tu, ad-din. Iman maknanya apa? Al-bir. Seperti mereka al-asar, kita akan baca kejap lagi. Kejap lagi minggu depan lah. Iman. Okay. Apa arti iman? Iman berarti al-bir, kebaikan. Iman berarti takwa. Iman berarti agama. Okay, baik tu berbuat baik, kebaikan lah. Allah sebut laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Okay. Ada seorang lelaki tanya, apa arti iman? Kemudian seorang sahabat baca laisal birra an tuwallu wujuhakum. Dia kata, aku masukkan iman bukan bir. Sahabat kata, Nabi pun dulu orang tanya, Nabi bacakan ayat ni, aku bacakan sama macam Nabi kata. Dan kata buah hati, baru dibawakan hadis ini yang kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang. Yang penting, kita tengok last sekali, terakhir sekali, kita baca sekali bas. Yang atas tu, yang bahagian atas. Oleh kerana sandaran dalam Al-Quran begini bentuknya, maka lihatlah dalam kalam syar'i bagaimana apabila perkataan iman dibawakan secara umum. Maksudnya kalimah iman kalau disebut secara umum, ianya membawa makna
albir, berbuat kebaikan, taqwa ataupun agama secara umum, agama dan al-Islam, ad-din dan al-Islam. Mana kalimah albir, at-taqwa, ad-din dan al-Islam. Ada disebut dalam asbab nuzul, para sahabat bertanya tentang iman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Daripada sini kita, daripada ada tadi kita sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Yang penting yang ini jelas insya-Allah. Saya nak jawab alasan yang katakan ada kerana ada kalimah waw, ada huruf waw atau ataf sebagai alasan bahawa berhujah bahawa amal tak termasuk dengan iman. Ini satu hujah yang tidak kuat kerana tafsiran perlu disesuaikan dengan Al-Quran yang lain. Dan bukan bahasa tak boleh gabungkan pun, bahasa boleh banyak makna. Kenapa nak hanya ambil salah satu daripada wajah untuk dipaksakan Quran dengan wajah yang bertentangan dengan teks ataupun nas yang lain. Wallahu a'lam. Jelas ke insya-Allah? Kalau tak jelas minta maaf. Harap-harap jelas lah insya-Allah. Ana daripada semalam hari ini banyak memandu. Pagi tadi ada di Alostar, keluar sampai di Penin, yang mana berjalan sampai sekarang tak ada urusan. Insya-Allah. Okey, ada soalan? Silakan. Kalau dia banyak metod tu menentukan wow tu maksud dia mana kan. Kalau nak tahu macam betul tu memang kena ikut konteks keseluruhan dalil yang ada. Tengok pada dalil, tengok pada tempat. Ayat mana penting sangat siyak ataupun konteks. Tengok ayat secara penuh dan dalam bab apa. Sebab tu kena gabungkan semua dalil. Sama kalau macam yang firman Allah yang maksud dia ayat wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Okey. Hikmah kat situ saya baca orang kata hikmah kat situ sebenarnya Sunnah. Sama lah macam ni. Sama macam ni. Macam ni konteks. Alhamdulillah kita wal hikmah. Sebab tu ulama bila syarahkan yang jadi panjang tu mereka akan nak kategorikan al-hikmah ni sebahagian daripada kitab ke bukan. Kalau mereka kata al-kitab wal hikmah ni adalah sebahagian badannya, dia termasuk bab sini. Maksud ada syait. Dalam kitab tu ada hikmah. Ada kata dia adalah al-kitab dan hikmah tu memang Quran sendiri. Dalam Quran ada kitab hikmah, maksudnya sini. Tapi kalau kata benda yang melazimi, masuk ke atas. Betul dalam ni kaedah begini. Jadi kita akan sebab tu kaedah tafsir. Ana sebut kaedah tafsir. Jadi bila kita nak jumpa kalimah waw, kita akan cari waw kat sini fungsi ataf dan maktuf kat sini mana atau maktuf alaih hubungannya mana satu. Contoh bila kita baca waw contoh illal ladzina amanu wa amilus solihat, masuk kat mana satu. Sebagai seorang yang tafsirkan Quran perlu tahu kaedah tadi supaya dia tak pegang satu kaedah sehingga dia tak boleh lari daripada makna mutabayyinain. Memang kadang-kadang makna mutabayyinain dan malah kebanyakannya macam tu. Ya, tapi kadang-kadang maknanya dalam hubungan antara ma'tufun alaih dengan ma'tuf itu kadang-kadang ada hubungan dengan bentuk yang berbeza, martab yang lain. Jelas insya-Allah. Okey. Dia agak ni sikitlah. Tapi bagus. Dan minggu depan anda akan terangkan pula tentang bab ni benda yang berbeza. Mutaghayyirain. Bahasa Arab ada yang benda yang mutanaqidain. Apa maknanya? Beza antara mutanaqid dengan mutaghayyir sebagainya penting juga untuk kita kenal. Tanaqud kita dah belajar kalau ingat kita pernah sebutlah. Benda berbeza pun ada banyak jenisnya. Sekarang benda berbeza ni semuanya mutabayyinain ni sebahagian pada bab mutaghayyirain. Dua benda yang berbeza. Kadang-kadang ada mutanaqidain, dua benda yang bertembung, yang tak boleh bertembung. Dua benda yang mesti wujud salah satu je. Sekarang ni malam ke siang? Malam, tak ada jawab. Sekarang siang, malam tak jawab. Malam ke siang? Kejadian berlaku. Contoh, masa kejadian berlaku awak kat dalam bilik ke kat luar? Tak boleh jawab. Dia sama ada dalam atau luar. Dia beza tapi dia tanaqud. Tak boleh pilih salah satu. Atau tak boleh gabungkan. Gabung tak boleh, kena pilih salah satu. Tak boleh gabungkan kedua-dua, saya dalam dan luar. Tak betul. Atau saya tak dalam, saya tak luar pun tak boleh.
Itu mutanaqidhain. Sebab tu kalau berkaitan dengan Allah, bila ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, mana Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan makhluk ke tidak bersama dengan makhluk? Dalam alam ke luar alam? Kalau kata bersama alam, masalah. Kalau kata tak sama, mana di luar alam? Pilih salah satu. Tak boleh kata bukan dalam, bukan luar, tak ada tempat dia. Itu yang berlaku kepada Syekh Islam, hujahkan balik dengan golongan yang kata Allah tidak di alam, tidak di luar sebagainya. Itu kalam yang mutanaqid, kalam yang tak boleh diterima dengan ilmu logik sendiri. Okey, sampai sini saja. Masya-Allah. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dan kelemahan-kelemahan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala terima segala kebaikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala gabungkan kita semua, kumpulkan kita semua di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.